Jadi kita boleh start lah cikgu, silakan cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Aziana Supian dan hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Kaedah Message from Jibril Meningkatkan Pemahaman Mengenal Huruf Jawi dalam Kalangan Murid Tahun 2. Okey, untuk pemerhatian, memandangkan saya mengajar pendidikan Islam dan kita tahu pendidikan Islam dia guna tulisan Jawi. Okey. Kebiasaannya saya akan gunakan BBM yang menggunakan tulisan Rumi untuk memudahkan pemahaman pelajar. Jadi, masalah timbul apabila saya minta pelajar ulang semula isi pembelajaran pada hari tersebut, tapi mereka gagal nak bagi respon sebab mereka tak tahu nak baca Jawi. Mereka tak tahu nak baca tulisan Jawi. Jadi, efek daripada benda tu, ni masalah timbul bila saya suruh ulang tanpa merujuk BBM. Jadi, timbullah masalah. Lepas tu hasil daripada masalah tu pelajar tak dapat nak bagi respon. Lepas tu mereka tak mampu nak ulang dan menyatakan semula isi pembelajaran. Lepas tu masalah untuk membaca Jawi dan bila disuruh baca by word pun macam mostly masih tak dapat nak baca. Bila saya tanya ini huruf apa pun ramai lagi yang tak boleh nak kenal pasti. Memandangkan ni pelajar tahun 2, Saya ajar budak tahun 2. Lepas tu hasil daripada pemerhatian saya. Okey, boleh pindah ke slide seterusnya cikgu. Okey, hasil daripada pemerhatian saya slide seterusnya. Okey, hasil daripada ni saya rasa pokok pangkal masalah ni sebenarnya berpunca daripada pelajar sendiri yang tak boleh nak pasti huruf Jawi tu huruf apa. Dia tak boleh nak tahu bentuk huruf ni macam mana, tak tahu nak membunyikan huruf tu macam mana. Contoh macam alif, dia tak tahu alif tu bunyi dia macam mana. Dia tak tahu alif tu apa. Tu rasanya saya rasalah. Tu punca utama. Punca utama masalah tak boleh nak baca Jawi ni. Okey, daripada tu saya boleh rangkumkan yang masalah tidak mengenali huruf Jawi ni ada 2, iaitu dia tak boleh nak kenal huruf dan dia tak boleh nak membunyikan huruf tu. Bila kita tanya secara rawak dia tak boleh nak bagi tahu, dia tak boleh nak nyatakan. Okey, slide yang seterusnya. Okey, masuk kepada kitaran 1C merancang. Okey, sasaran saya ialah murid tahun 2 SK Sumuk. Tapi disebabkan masalah kesuntukan masa, bukanlah kesuntukan masa, kita tak cukup masa. Jadi saya ini hanya berfokus kepada 4 orang murid yang saya dah sampelkan sebagai responden 1, 2, 3 dan 4 yang menurut saya memang betul-betul lemah dan masih belum mengenali huruf Jawi dengan baik. Okey, objektif kajian saya yang pertama iaitu meningkatkan kemahiran mengenal dan menyebut huruf Jawi dalam kalangan murid. Yang kedua, kaedah message from Jibril mampu meningkatkan amalan pengajaran guru. Okey, kita tengok slide yang seterusnya cikgu. Okey, strategi yang saya gunakan iaitu dengan yang pertama saya mengumpul data, yang kedua melakukan analisis dan yang ketiga memulakan tindakan. Okey. Intervensi saya ialah kaedah message from Jibril lah. Ini cara yang saya tekankan untuk kajian tindakan saya. Okay, apa yang saya boleh jelaskan yang MFJ ni ialah cara yang digunakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam semasa mengajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih lah. Okay. Jadi ni kesimpulan ada chart tu. Ada itulah chart. Tu kesimpulan apa yang saya boleh simpulkan kaedah MFJ ni apa? Iaitu kaedah pengulangan dan bukan dia kaedah, dia macam apa yang terdiri dalam kaedah message from Jibril ni sebenarnya. Dia ada pengulangan, kedudukan murid dalam halaqah dan ada unsur motivasi. Jadi ketiga-tiga unsur ni digabungkan untuk menjadikan digabungkan dalam kaedah MFJ saya ni. Okey, slide yang seterusnya cikgu. Oh, yang tu saya lupa. Okey. Sekejap.
Okey, teknik MFJ ni secara umumnya dia punya prosedur macam ni lah. Murid diminta untuk berada dalam halaqah, kemudian hadiah dipamerkan sebagai unsur motivasi, dan untuk ni saya sediakan kad huruf Jawi. Saya sediakan untuk pelajar tu sebagai modul dia lah. Tapi dia kad sebenarnya bukan modul. Saya sediakan kad huruf Jawi. Kemudian saya baca, guru membaca dan membunyikan huruf Jawi berulang kali. Sekurang-kurangnya 3 kali sampai menunjukkan huruf yang dibaca. Kemudian guru membaca dan diikuti oleh murid berulang kali dengan melihat kad huruf masing-masing. Okay. Kad tu saya dah edarkan kepada pelajar tu, kepada 4 orang pelajar tu lah. Masing-masing dah ada kad tu. Kemudian guru meminta supaya murid mengikut bacaan tanpa melihat kad. Dan murid yang dapat menghafal dengan cepat akan diberikan ganjaran yang lebih besar. Okay, ni secara umumnya lah dia punya cara pelaksanaan. Okay, analisis yang digunakan untuk menentukan kejayaan, saya ada guna 2, iaitu melalui pemerhatian dan yang kedua temu bual. Okay, kalau pemerhatian saya gunakan borang inventory, yang mana borang inventory ni saya gunakan untuk saya gunakan borang inventory ni untuk menilai pelajar sebelum MFJ ini dilaksanakan dan selepas MFJ ini dilaksanakan. Maksudnya semasa PDPR. Tak dengar. Kemudian masuk temu bual, slide seterusnya. Slide yang seterusnya cikgu, yang temu bual. Okey, temu bual. Okey, ni set soalan yang saya sediakan untuk sesi temu bual. Ada 5 soalan kesemuanya. Okey, masuk yang melaksanakan. Okey. Siapa yang terlibat ialah kumpulan sasaran saya ialah murid tahun 2 Zuhrah yang terdiri daripada 10 orang murid lelaki dan 9 orang murid perempuan. Jadi fokus kajian saya untuk kajian ni, fokus kajian saya untuk yang ni adalah 4 orang murid sahaja. 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan yang betul-betul lemah dalam mengenal dan menyebut huruf Jawi. Yang tadi itulah yang saya dah labelkan sebagai responden 1, 2, 3 dan 4. Okey, ini saya laksanakan start daripada 28 April sehingga 7 Mei 2021. Okey, apa yang saya lakukan ialah saya melaksanakan sesi bimbingan menggunakan kaedah MFJ. Okey. Saya merangka pelan tindakan dan menjalankan sesi bimbingan berdasarkan pelan yang telah disediakan. Okey, slide yang seterusnya, Cikgu Zul. Okey, ni rumusan sebelum pelaksanaan tindakan yang saya buat. Bermula daripada 28 April yang mana saya membuat perjumpaan dengan guru besar sekolah dan guru kelas 2 Zuhrah untuk membincangkan berkenaan dengan sesi bimbingan yang akan saya lakukan. Kemudian perbincangan ni juga merangkumi tentang saya nak minta pelepasan dekat guru besar dan guru kelas tu sekiranya saya memerlukan pelajar-pelajar, 4 orang pelajar tadi tu, sekiranya diperlukan lah saya nak buat di luar waktu, semasa waktu PDPC. Oh sorry, saya letak PDPR situ, PDPC sepatutnya. Kemudian langkah kedua bermula daripada 29 sehingga 30 April saya membina BBM. Okay, slide seterusnya cikgu. Okay. Sini ni adalah rumusan semasa pelaksanaan tindakan. Rumusan semasa pelaksanaan tindakan. Langkah pertama, ni saya dah start pada 1 Mei saya dah start membuat perjumpaan dengan kesemua responden tapi hanya sekadar untuk memperkenalkan MFJ ni apa. Belum lagi memulakan sesi. Ni baru nak sesi perkenalan sahaja. Okay, ni masih dalam fasa untuk membina hubungan dengan pelajar-pelajar tadi tu. Okey, langkah kedua bermula pada 2 Mei dan 3 Mei. Yang ni saya dah start membuat sesi bimbingan. Saya melaksanakan 2 kali sesi bimbingan pada 2 Mei 1 kali sesi, 3 Mei 1 kali sesi. Jadi ni sesi bimbingan ni dilaksanakan berpandukan tarikh yang ditetapkan dan saya meminta responden menulis catatan akhir
di akhir setiap bimbingan. Jadi setiap lepas bimbingan memang akan ada dia punya catatan. Okey, pada 4 Mei dan 5 Mei saya membuat pemerhatian semasa sesi PDPC. Sebab saya tak ambil masa kelas saya untuk dengan dorang ni. Jadi bila waktu PDPC baru saya buat pemerhatian berdasarkan borang inventory yang saya sediakan tadi. Melaksanakan, okay, next. Okay, yang terakhir saya pada 5 sehingga 7 Mei saya membuat perjumpaan dengan responden. Ni saya perjumpaan untuk menjalankan temu bual dengan pelajar-pelajar ni lah, dengan responden ni. Okay, ni kita masuk slide next. Okay, hasil daripada pemerhatian borang inventory. Okay, ni P1 tu sebenarnya merujuk kepada tinjauan sebelum sesi MFJ ni dilaksanakan, dan P2 tu merujuk kepada tinjauan selepas MFJ dilaksanakan. Okey, sebelum kita boleh tengok seramai 4 orang pelajar dia masih tak kenal huruf Jawi dari alif sehingga ya. Jadi apabila selepas MFJ dilaksanakan, tinggal seorang pelajar lagi yang belum lagi mengenal huruf Jawi. Begitu juga dengan yang kedua tu, belum tidak fasih menyebut huruf Jawi daripada 4 orang pelajar, tinggal seorang. Dan yang ketiga kurang memberi respon daripada 4 orang, tinggal 1 orang. Okay, slide next cikgu. Okay, ni hasil daripada temu bual. Sorry, tulisan kecil sangat. Okay, ni hasil temu bual. Saya dah letak, saya dah cut, ambil keyword yang berkaitan. Okay, perasaan ni lah dia punya pelajar-pelajar punya respon yang menurut saya kebanyakannya memang menunjukkan respon yang positif lah. Okay, kita masuk refleksi cikgu. Next. Refleksi. Okay. Okay, kaedah ini sangat membantu untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan murid dalam mengenali huruf Jawi dan menyebutnya dengan betul. Okay, melalui analisis ramai 3 daripada 4 orang murid menunjukkan perkembangan yang positif. Yang tinggal seorang. Maksud saya yang seorang lagi itulah yang masih dia punya respon masih belum, menurut saya belum mencapai tahap positif. Kemudian pelajar juga menunjukkan yang mereka seronok belajar menggunakan kaedah MFJ, terutamanya apabila terdapat unsur motivasi seperti ganjaran ataupun hadiah. Kaedah ini memudahkan pelajar untuk faham dengan lebih cepat apabila ukhuwah yang terjalin semasa sesi membuatkan murid mudah untuk berkomunikasi. Sorry, salah ejaan. Okay, respon yang diberikan sangat menggalakkan. Mereka juga mampu membezakan antara huruf yang mempunyai bentuk yang sama. Contoh macam ada seorang pelajar tadi tu semasa sesi temu bual, dia kata dia boleh dah bezakan antara kan ada huruf yang berbentuk sama tapi sebenarnya dia tak sama, dia berbeza. Macam jim dengan ha. Bentuk dia sama tapi bunyi dia tak sama. Jadi itulah ada pelajar yang dia kata, oh ni cikgu ustazah saya dah tahu dah apa beza antara jim dengan ha. Okey. Itulah tinggal seorang pelajar lagi yang masih memerlukan bimbingan. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Aziana Sufian. Ustazah, Okey. Minta maaf ada gangguan sekejap tadi. Okey, jadi first of all, syabas dan tahniah kepada Cikgu Aziana, Ustazah Azian, dan kita berbalik kepada slide ni. Okey, Cikgu lagi baru nak Cikgu? Oh. Belum sampai setahun nak Cikgu? Belum. Belum Okey. Jadi kami ingin merakamkan syabas dan tahniah lah kepada Ustazah. Jadi ini yang kita mahulah agak fresh tu, agak fresh kita pun ambil semangat lah untuk belajar dalam kalangan kita pun dalam bersama dengan kita dalam Google Meet tu ada juga yang baru juga lah, kira baru juga lah. Macam Cikgu Alvin, Cikgu Claudia, Cikgu Samsuzana. Kita sama-sama belajar lah artinya. Okey. Jadi apa yang dipolah oleh Ustazah tu memang baguslah sebenarnya. Yang kaedah message from Jibril.
Kami kami dengar kataan message from Jibril tu takut. Jibril datang tu, ya Allah. Meningkatkan kemahiran mengenal huruf Jawi dalam kalangan murid tahun 2. So, soalan pertama yang orang akan tanya, dia tengok tajuk je pun orang tanya dah. Kena kita guna nama message from Jibril? Ada kita ada tapi kami si jumpa apa sebab asbab kita untuk message from Jibril lah. Cuba kita jelaskan. Ya, sebenarnya berdasarkan daripada ada 2 hadis apa nama tu? Kami ambil daripada hadis sebenarnya. Ada hadis pertama Nabi berkaitan Iqra, bacalah. Okey. Ya, jadi daripada hadis kami boleh simpulkan yang masa ya Nabi Jibril dia nyuruh Nabi Muhammad Iqra. Tapi Nabi Muhammad kata apa? Saya tak pandai. Saya tak tahu. Lepas tu Nabi Jibril diulang lagi sekali, dia kata Iqra. Jadi itu yang saya ambil soalan tadi kenapa ambil ni kan? Kenapa nama message from Jibril? Sebab saya ambil hadis. Cara Jibril menyampaikan ilmunya kepada Nabi Muhammad. Saya ambil daripada itulah. Ya kah? Betul kah? Entah kah message from Jibril? Cara digunakan oleh malaikat Jibril? Okey. Ambil daripada hadis sebenarnya. Ada hadis. Bukannya apa? Mun orang si tahu siapa malaikat Jibril tu, umpamanya kita tak berkawan dengan malaikat Jibril tu si. Minta maaf bayangkan orang luar yang si tahu apa benda malaikat Jibril tu, message from Jibril. Macam ni kita tahu bahawa toklah cara message from Jibril tu tadi. Maksudnya kena pemilihan fokus kajian, kenapa memilih fokus kajian ni? Begitu. Macam ya kah? Kenapa pilih nama message from Jibril? Memanglah tahulah, memang dah dinyatakan bahawa message from Jibril adalah cara yang digunakan oleh malaikat Jibril semasa mengajar baginda Rasulullah menurut hadis-hadis Nabi. Tapi why? Ya soalannya. Why? Banyak lagi cara lain, message from Zul kah, message from DVD kah, message from siapa-siapa. Banyak lagi cara lain, kena kita pilih message from Jibril. Why? Ya soalannya sebenarnya. Why? Macam ni. So antara soalan, baru kami yang nanya soalan, belum orang luar lagi yang nanya. Cuba kita fikirkan, cuba kita jawablah soalan kami ya. Kami nak dengar. Sekejap Saya dalam skema jawapannya cikgu. Kena orang milih ya. Kena kita milih ya. Kadang ada terfikir sih kena kita milih nama ya. Kami terfikir ambil nama daripada ya, Cikgu Alvin, anything from you kah? Cikgu Alvin? Ni cuma just pandangan saya lah. Yeah. Even in Christianity, Saint Gabriel lah. Memang saya punya confirmation name Jibril sama. So mungkin boleh tengok dari segi ciri-ciri Jibril ni macam mana. Adakah dia ada kaitan tak? Adakah dia ada seseorang, maksud saya adakah dia seorang malaikat yang memberi motivasi ke ataupun sesuatu yang ada berkaitan? Just suggestion sajalah. Okay, siapa? Mungkin boleh tengok dari segi ciri-ciri dia, karakteristik sajalah. Okay. Cikgu Alvin ada point di sana. Macam ni Ustazah? Soalan kebat nak bagi Ustazah tu. Okey, tak apa. Ustazah fikirkan dulu apa jawapan kepada soalan saya tadi dengan dibantu oleh tips yang diberi oleh Cikgu Alvin tadi itu. Okey. Itu soalan pertama. Memang agak macam senang soalan tu tapi susah juga nak menjawabnya. Kena kita guna nama message from Jibril. Bagi kata Alvin tadi, mungkin you boleh tengok ciri-cirinya.
Tapi yang yang menjadi isunya bagi saya lah penggunaan istilah message from Jibril tu. Saya tahu lah macam mana nama dah. Rasa macam bagus tukar nama lain je rasa kami. Ya rasa kami lah cikgu Ustazah. Okey. Saya tahulah macam ni apa rasional kita ataupun apa ketetapan kita. Kita rasa benda tu bagus dikekalkan tajuk tu tadi. Tajuk message from Jibril lah. Kaedah message from Jibril. Jadi seperti apa yang kita fahami untuk pemerhatian kita, okey, pemerhatian pembelajaran yang lepas saya telah menyentuh topik berkati rezekiku apa semua ya kan. And then kita dapati bahawa murid mampu memahami adab minum. Murid hanya digunakan merujuk buku teks. Hasilnya gagal berespon. Kejap, kami perlu baca balik cerita ya. Pada awal saya mendapati banyak murid mampu. Saya meminta murid mengulang semula adab-adab yang telah diterangkan sebentar tadi dengan menutup bahan bantu mengajar. Okey. Bagus sebenarnya pemerhatian tu. Tapi yang saya nampak kita pun hasil lah tadi lain seperti apa yang difaham kami. Bila kami baca atau nak cerita tu kita tengok pada awal pembelajaran saya dapati bahawa kebanyakan murid mampu memahami isi pembelajaran berkenaan adab dan minum berdasarkan respon yang diberi. Maksudnya tengah-tengah kita mengajar tadi budak tak boleh beri respon, betul sih Ustazah? Betul lah? Budak tadi dah boleh beri respon, maksudnya faham lah reti tadi nak. Okey. Just that, bila secara berkumpulan dan individu, saya meminta murid mengulang semula adab yang telah diterangkan sebentar tadi dengan menutup bahan bantu mengajar yang bertulisan Rumi. Murid hanya dibenarkan untuk merujuk buku teks sahaja pada ketika itu. Macam ni so kita tutup buku ya. Bukan buku ditutup. Buku buka. BBM sahaja yang ditutup. BBM tak yang ditutup? BBM yang kami tutup lah. BBM apa ya? Kami masih dapat gambaran. BBM macam ni ya? BBM yang bertulisan Rumi. Ia ajak ditutupnya. Sebab dia buat biak maki Jawi nak. Betul? Ya betul lah ya. BBM yang bertulisan Rumi katanya. Memang ada di sini. Okey. Ya ajak. Ya lah. Pemahaman sahaja. Cuma di sini Nyasik tahu nak baca Jawi. Ya masalah yang kami tekankan Nyasik pandai nak baca Jawi. Tapi kami fokuskan membaca, kami fokuskan kepada mengenal huruf. Maksudnya macam kami fokus kepada pokok pangkal. Masalah utama dalam Jawi itu. Mengenal huruf dan membunyikan. Ya. Daripada penceritaannya memang jelaslah bahawa budak tu tadi memang tahu erti tahu huruf apa Jawi macam ni. Mostly sebelum pandai ke. Okey. So mostly tadi berapa orang? Metik. Okey, saya dah belum saya dah dihitung tapi kami boleh ada 9 orang student yang boleh 9 daripada 19 orang yang boleh membaca. Maksudnya ada 10 orang yang ada lemah sikitlah membaca tu. Okey. So sayangnya data kita tadi dah daripada kita 9 daripada berapa tak 10 jadi benda ya patutnya kita masukkan juga lah. Masukkan juga lah dalam slideshow tu dan dalam penulisan kita kelak masukkan juga lah cikgu Ustazah. Okey. Macam tu pun sama juga berdasarkan pemerhatian saya mendapati hampir lebih separuh masih tidak mampu untuk baca Jawi. Nyatakan teruslah. Engkau terus nombornya siap. Berapa orang? Okey. Tem ada 9 nak. Engkau terus 9 siap. Penyumbang utama berlakunya. Okey. Tu bahagian refleksi bolehlah kita letak tu. Sebabnya kita nak mengkaji nak apa puncanya nak. Macam ni kita tahu masalah tu. Macam ni kita tahu. Kita interviewnya ke ataupun macam ni? Kami tanya student. Kami suruh Sidat baca tapi Sidat dapat nak even membaca pun Sidat boleh. Okey. Macamnya kita tambah sikitlah cikgu Ustazah.
kita tambah sikit dekat situ kita madah melalui penyoalan daripada guru ataupun questionnaire. Soal selidik lah. Macam interview lah kata orang nak. Melalui penyoalan saya dapati masalah tu tadi berpunca daripada apa. Okey, kita dah macam testing lah, test dengan miak. Madah kita macam ni cara kita dapat kenal pasti masalah tu. How? Macam ni. Okey, daripada siapa kita muncul nak debah ya. Berkaitan masalah tersebut, guru mendapati masalah, murid tak kenal huruf dengan baik, permasalahan itu sedang masalah lah. Cuma yang tadi yang atas saya tadi satu figure yang memang ada nombor. Nombor berapa ramai budak yang tidak mampu baca Jawi. Yang kedua, macam mana cara ustazah kenal pasti masalah tu tadi. Cara tadi macam mana tadi ustazah? Kita tanya dengan budak tadi nak. Kita test dengan budak ya. Benda ya pun mau padah juga lah dalam penulisan kelak. Okay. Sasaran murid tahun 2 SK semua 4 orang murid yang betul-betul lemah. Masih okey. Yang itu mau hati-hati sikit. Sebab bila kita madah 4 orang murid yang betul-betul lemah, apa data kita guna untuk menyokong ya? Ada data kah? Saya dah kami macam mula pemerhatian je. Based on kami tanya student dan tidak si boleh nak ya. Kami ambil aja lah. Okey. So ada cara lain sebenarnya Ustazah. Ada cara lain. Mungkin kita boleh mula pre-test and post-test sebenarnya. Macam quiz bah. Kita mula quiz. Quiz dengan miak. And then miak pun jawab. Semua miak lah jawab. And then daripada semua miak ya kita dapati 4 orang tu yang paling lemah. Mun macam ni okey. Okey. Mun kita madah main tengok-tengok aja apa semua. Susah sikit nak kata orang apa nak sahihnya lah. Susah sikit biarnya nampak evidennya di sia. Macam murid tahun 2 tu orang kan nanya, "Kenapa kita pilih murid tahun 2?" Padahal kita budak ini kelas saya. Padahnya macam ni. Murid tahun 2 SK semua sekolah yang diajar. Tak dalam penulisan kita madah macam ni lah. Kelas yang diajar saya adalah murid tahun 2 SK semua. And then hasil daripada ujian kuis yang diberi kepada murid, saya dapati bahawa ada 4 orang murid, ya kukuh lagi bunyinya. Saya dapati ada 4 orang murid, iaitu murid R1, R2, R3, R4 betul-betul lemah dan masih belum mengenali huruf Jawi dengan baik. Mungkin kita mau ekstra lagi, kita boleh kongsikanlah pun soalan kuis saya tadi. Okey. Ya ekstra lah. Tapi cukuplah just cerita macam ni aja. Okey, objektif kajian meningkatkan kemahiran mengenal dan menyebut huruf Jawi dalam kalangan murid. Kaedah message from Jibril mampu meningkatkan mampu. Lalu mampu. Aku jangan guna kata mampu aku. Macam ni kita naiklah pada apa kataan tu? Dapat membantu. Membantu. Okey. Dapat membantu meningkatkan amalan pengajaran guru. Ya, lebih sesuai. Sebab mampu yang terlalu besar. Dan terlalu confident. Mungkin dapat membantu kan. Dapat membantu meningkatkan amalan pengajaran guru. Okey, membantu. Ataupun mungkin kita boleh ubah sikitlah, tukar kepada mengukur kemampuan kaedah keberkesanan kaedah mesej dalam meningkatkan ya boleh juga mengukur. Kita nak mengukur kaedah ya macam ni. Ya antara contoh yang lain lah. Ikut kitab jadi Ustazah macam ni. Okey. Tapi ayat tu mau dia tahu betul lah. Kelak dalam penulisan kita apalah. Kelak mudah siap penulisan lah, boleh share dengan kami dua lah cikgu ajar sini. Okey. Boleh. Okey. Go next. Strateginya adalah pengumpulan data dengan meninjau masalah, melakukan analisis, memulakan tindakan. Yalah tadi data tak situnjuk. Sayang je data situnjuk. Dalam kajian tu mana-mana kajiannya si boleh kelakar macam tu aja, nya mesti tunjukkan data ya. Macam nak tadi lah cerita tadi ya. Okay. And then melakukan analisis apa semuanya. Analisis Boleh kita terangkan kah analisis apa yang kita gunakan?
Kami pakai pemerhatian menggunakan borang inventory dan temu bual. Dua ya je kami pakai. Ya bukan analisis Ustazah. Oh, Ia adalah instrumen. okay. Ia adalah instrumen. So bila kita dah ada instrumen, kita akan melaksanakan temu bual dengan pemerhatian tadi nak. Daripada data ya, kita akan menganalisiskannya lagi. Yalah, kami nanya apa jenis analisis yang kita guna? Apa jenis analisis yang kita guna? Jenis analisis. Analisis apa yang kita guna? Contohnya lah, kita namalah pengiraan kira-kira persentase jaka. Ya contoh paling senang lah. Ataupun kita maulah bentuk graf ke, ataupun more advance lagi kita boleh guna kaedah analisis grow ke, SWOT ke, tulang ikan Ishikawa kan, ada banyak bah. Ini ada banyak. Jadi Ustazah boleh explore lah dalam Google nak kaji macam ni cara nak buat analisis untuk meninjau masalah. Okey. Untuk cadangan saya lah untuk penambahbaikan lah di bahagian analisis ya. Hanya sih bermaknanya hanya perlu panjang cerita, tapi and then nak memulakan tindakan. Yang itu yang bahaya tu. Macam soalan saya tadi, kena kita guna message from Jibril, kena kita guna kaedah yang lain. Sebab benda itu tadi bermula daripada analisis kita ya. Daripada analisis kan, kami beri kita gambaran. Daripada analisis ya tadi, daripada analisis ya, kita dapati bahawa memang budak tu tadi lemah dalam jawi. So bila dianalisis, dikaji daripada soalan interview, kita dapati bahawa budak tadi langsung tak kenal pun huruf. Alif tak tahu alif. Ibu kata macam mana nak sebut alif. Ibu kata nak macam ni nak tulis alif. Betul lah Ustazah? So kita mesti very spesifikkan bila analisis ya. Spesifikkan analisis ya. Adakah Nya si pandai nak baca gara-gara Nya si kenal huruf, ataupun Nya kenal huruf tapi Nya si pandai baca bila Nya dah digabungkan. Ada jawab nak? Macam ni Ustazah? Ada. Yes. Ya maksud kami cuba kita apa kata orang, mula analisis yang sedetail yang mungkin, asingkannya pun nak ya, berapa persentasenya apa semua. Dari sialah kita ada asbab, ada sebab yang kukuh, apa tindakan kita seterusnya. Apa tindakan kita seterusnya. Jadi dari sialah. Iyalah. Bagaimana kaedah message from Jibril tu adalah cara sebenarnya macam pengulangan, kedudukan murid secara halakah, pasti yang beri motivasi nak. Tok kira macam ni Cikgu Sania, kita setuju sih mun kami madah benda tu macam pedagogi dalam kelas. Ya. Memang dia lebih kepada pedagogi dalam kelas. Ya. Memang dia lebih kepada ya. Cuma yang sebenarnya bila kita mau pakai message tu, kaedah tu, yang pertama kan bila kita madah pengumpulan data ya, apa yang kita pakai untuk mengumpul data ya, mesti kita fikir benar-benar dulu. Untuk pengumpulan data ya sebenarnya, bila kita madah strategi pengumpulan data dari sini macam ni kita how actually you wanted to collect the data, itu yang pertama yang sepatutnya kita terangkan, jelaskan dengan detail sebenarnya, baru ya boleh kebah semua, baru kita boleh mula analisis semua, and then kita mulakan gerakan, and then tindakan kita adalah kita pakai kaedah message from Jibril. But dari segi caranya tu lebih kepada like apa yang perlu kita pula dalam kelas. Metodologi dalam kelas. Dapat poin Ustazah? Dapat. Jangan tepu je lah. Banyak benda di share. Okey, jadi rentetan daripada itu, bila sebut pedagogi, saya merasakan lah, untuk cadangan lah Ustazah, saya merasakan bahawa kaedah message from Jibril tu, kami rasa benda tu cuba kita ubahnya kepada pendekatan pedagogi MFJ. Nya pendekatan betul lah Cikgu Jasenia, pendekatan pedagogi. Betul. Pendekatan pedagogi message from Jibril. Jadi
Tok memang fokus terus lah. Nampak sih cara kami dua cikgu ajar seni Tok memang cuba nak ngembak kita very specific pinpoint terus apa yang dapat diatur sebenarnya. Jadi macam tu nak kita ubah terus kepada pendekatan pedagogi. Pendekatan pedagogi. Sebab kita nangga ada pengulangan, ada kedudukan murid, ada motivasi nak. Jadi memang cun lah pendekatan pedagogi tu. Cumanya, dekat huraian tu. Tu yang mau hati-hati kita. Teknik FMJ. Murid diminta untuk dok halakah, hadiah dipamerkan sebagai unsur motivasi, kad. Guru membaca berulang kali, guru berulang kali. Okay. Cuba kita mulahnya dalam bentuk jadual, Ustazah. Dalam bentuk jadual, macam tu tadi kan yang ada pengulangan, kedudukan murid dengan motivasi nak. Terus kita angkat jadual lebah ya. Beri point terus. Tidak ada masalah. Sebabnya hanyalah untuk jadual taburan. Kita orang baca bah. Bila pembaca nangga, aduh ya Allah Messi-nya benda tu. Aku nak baca pun tak ada mood. Contohnya lah. Cuba kita jadikan benda yang tadi sekali glimpse saja, sekali nangga aja dah tahu dah. Oh, tu lah teknik FMJ yang mananya melibatkan pengulangan, kedudukan murid dan juga motivasi. Nya pun poinnya engkau debah terus. Boleh tak? Nya pun poinnya engkau debah terus. Jadi siklah kita perlu bercerita macam tu. Nak macam terlalu wodi apa. Jadi okey dah sebenarnya. Okey dah sebenarnya yang pandai pola kita. Cuma dari segi presentationnya tadi. Presentation dalam penulisannya especially lah. Apalagi dalam slideshow tu. Dalam slideshow punya ada tekniknya juga lah sebenarnya Ustazah. Okey. Jadi dalam penulisannya kelak cuba kita ikutlah cadangan kami tadi. Kita bola dalam bentuk table. Macam ni tekniknya tadi. Kaedah pedagogi tadi. Pendekatan pedagogi yang dimaksudkan oleh kita ya. Okey. Dia boleh kita angkat step juga ya. Step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa supayanya senang orang ikut. Ya, Macam betul. step 1-nya apa, step 2-nya apa, step 3-nya apa. Bolehnya dulu teratur rupanya. Macam betul. Kita tulis macam tu aja, nya terlalu umum. Ya. Boleh saja? Boleh. Okey sebenarnya cuma perlu tambah baik je. Tambah baik ya. Pendekatan tu nang dah kacak dah. Arun pula mun orang ikut template kita tu. Template lah kata kami. Template tu. Beri dengan orang lain. Nya pun ikut juga teknik FMJ. Berjaya. So nang berkesan lah. Nya pun satu rangkum langkah 1, langkah 2. Macam resepi masak juga. Betul lah. Barang-barang yang semua semua dah ada. Just follow je. Okay. Ya maksudnya tadi. Okay. Analisis yang digunakan untuk menentukan kejayaan. Kejayaan apa Tok Ustazah? Analisis yang digunakan. Tolonglah kau. Analisis untuk menentukan kejayaan. Ayat tu mau diatur balik ayat tu. Macam ni. Instrumen yang digunakan kejayaan. Okey. Ataupun kita boleh guna nama lain lah. Ambil contoh nama rekod perkembangan murid. Boleh juga. Okay. Nah, kejayaan dah nak rekod perkembangan murid nak. Okay. So kita mau nangga perkembangannya macam ni. Macam mengenal huruf alif hingga ya. Berkembang kasih. Ada peningkatan kasih. Ataupun rekod peningkatan pun boleh juga. So, setakat rekod. Pemerhatian pas semua yang rekod. Analisis tu lain Ustazah. Analisis tu nya berlaku apabila kita dah kira and then kita ada engkah formula lain dalamnya. Engkah macam percentage kah, engkah mean kah, median kah, macamnya. Contohnya lah. Ya baru kita panggilnya sebagai analisis. Tapi mu lagi setakat macam jadual macam tu dikira sebagai data. Masih dikira sebagai data lah. Borang inventory. Sini kita dapat perkataan tu Ustazah. Borang inventory tu. Cuba tak share sikit. Di Google. Google kah? Okey. Si salah kita pakai Google tapi jangan sembarang pakai lah. Okay. Borang inventory tu
Borang inventory tu biasanya perkataan inventory tu diguna untuk certain tentu untuk masa-masa tertentu je kita guna inventory. Ya si boleh pakai sebarang. Jadi macam case tu bagus pakailah inventory tu. Okay. Inventory tu macam ni nak explain nya macam satu checklist ataupun beberapa barang. Contoh kita ada toolkit, kan biasa orang nak menjahit mun orang menjahit, nya ada toolkitnya, dia ada toolnya. Dalam toolnya ialah inventory-nya. Dalam toolnya ada benang, ada jarum, ialah inventory-nya. Kataan inventory ya kita mau hati-hatilah Ustazah. Okey. Ya. Okey. Tukar, jangan pakai inventory. Oh. Inventory yang lebih kepada barang. Oh. Okay. Okay. So, borang pemerhatian tu, saya ada masalah lah kita nak letak ataupun tapi yang paling penting dalam penulisan, kita just letak analisis. Analisis tu maksudnya bukan borang tu. Nya adalah dalam bentuk graf, nya adalah bentuk carta, macam ni. Boleh Ustazah? Okay temu bual pun sama juga. Okay. Bila kita dah masukkan temu bual, nya akan jadi lain tau. Temu bual tu, mungkin kita nak letak tu, nya akan jadi masuk bahagian attachment. Barang tu, benda tu, kita nya akan masukkan bahagian attachment. Tapi dalam penulisan kita pakai quote. Quote apa? Contohlah, apakah perasaan kamu sepanjang mengikuti pelajaran ini? Budak A kata apa? Budak A, cikgu Ustazah saya rasa sangat seronok, sungguh senang. Nak disebutnya tadi, mesti engkau dalam kota, saya rasa pengajaran tadi, apa yang saya belajar tadi senang, sungguh senang kata dia. Tulis balik kataannya, letaknya pun apa nama tu ke ajas ni pembuka kata, pembuka kata, penutup kata, and then italikkan, letak nama budak di hujungnya. Ia adalah style kajian kualitatif. Okey, ia adalah style kajian kualitatif. So, daripada jawapan-jawapannya tadi, kita perlu analyze. Contoh, kita dah menemukan 4 orang budak. Dalam 4 orang budak tu, budak A kata, saya sangat seronoklah Ustazah. Budak A kata, saya seronok tapi faham sikit. Budak B kata, senanglah, okey je. Budak C kata, budak D kata, saya rasa lebih pandai dah sekarang. Okey. Ya, jawapan daripada 4 temu bual. So, apa yang berlaku? Kita perlu analyze. Macam mana kita mau analyze, Ustazah? Apa persamaan jawapannya tadi? Apa perbezaan jawapannya tadi? Kita mau tengok. Macam budak A tadi, yang ada apa kita rasa? Yang macam positif and then yang rasa seronok. Mungkin kita boleh guna kata kunci seronok. Jadi, berapa ramai budak yang kata seronok tadi? Tadi saya perasan ada 3 orang budak kata seronok kan? Okey, jadi dalam penulisan kita letak hasil temu bual bersama dengan 4 orang budak, 3 orang budak menyatakan perasaan seronok dalam melaksanakan message from Jibril tadi. So, pernyataannya adalah seperti berikut. Titik-titik terus keluar balik. Apanya pun naknya letak pembuka kata, penutup kata. Budak A. Macam ni. Okey, yang detail lah apa kami ngajar kita tu Ustazah. Sihat, kita pola ya dulu. Kelak kita ngantang kami lah. Ngantang kami dengan Kak Ajar Seniah lah macam ni. Okey, kelak kami cuba berhalusikannya lagi. Boleh dapat gambaran kah Ustazah sekata? Boleh. Boleh So, ialah kita panggil sebagai menganalisis. So, andai katalah okey yang cikgu-cikgu bersama kita, Alvin, Cikgu Samsuzana, Cikgu Claudia, kalau ada yang cikgu guna secara temu bual, cikgu guna cara yang tadi. Okey? Dalam 4 orang yang ditemu bual, jawapannya berbeza-beza, cari apa persamaan, cari apa perbezaan. Kemudian kita olahkan dia dalam ayat kita, dalam perenggan. Macam contoh saya bagi tahu tadi itulah. Okey, terus dalam 4 orang budak, 3 orang budak telah menyatakan bahawa mereka seronok. Seronok mengikut kaedah message from Jibril tadi. Pasti berikut adalah kata-kata daripada budak itu. Tak teruslah. Pembuka kata, penutup kata budak A. Pembuka kata yang sama kategori. Seronok. Yang kata okey-okey je. Lepas ya disambung ke ayat lepas ya. Namun ada seorang budak ini dia tidak rasa seronok.
Dia rasa macam terikut-ikut. Ialah bahayanya dalam kajian kualitatif. Bila kajian kualitatif, kan kita dalam kajian yang konvensional kita ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif tu nya ada menggunakan SPSS apa semua ya kan Ustazah. Kajian kualitatif tu nya lebih kepada interview. So bilanya ada interview, nya ada analisis, dan analisis ini tadi kita kena lihat apakah persamaan, apakah perbezaan. Biasanya kita ambil kedua-dua lah dan kita cuba cari apa poinnya di sana. Kalau macam contoh tadi kan, yang katanya seronok. Apakah ayat ini memberi makna seronok? Yang dikata-kata oleh budak itu memberi makna seronok. So kita kumpulkan benda ya dan cuba olahkan dalam bentuk ayat. So berbalik kepada ayat yang kita tulis tadi dalam penulisan, nya akan jadi ya style penulisan lah. Rasanya Cikgu Alvin pun tahulah macam ni style penulisan yang terbaik dalam dalam kajian. Dalam satu perenggannya kita tulis atasnya yang positif dulu, contohlah. Yang positif dulu, lepasnya yang negatif, and then neutral. Neutral bawah ya dalam satu perenggan yang sama. Neutral. Contoh yang kita ambil contoh tadi lah. Yang ada 4 orang budak, 3 orang budak kata seronok. Yang seorang lagi budak tu tak seronok. Okay, and then yang bawah sekali itu sebelum kita tutup perenggannya, kita ini menunjukkan bahawa melalui message from Jibril, kaedah message from Jibril tadi, majority, tadi dah kata 3 dengan 1 nak debah ya di penghujung perenggan, majority menyatakan bahawa melalui kaedah ini sangat senang bagi mereka. Dan ini telah disokong oleh siapa kajian yang lepas. Cuba kaitkan dengan kajian-kajian yang lepas. Ada si orang pernah adakah orang mualah kajian tentang tu sebelum tu Ustazah? Pernah adakah? Belum ada? Okey. Mun ada cuba cari. Manalah tahu ada yang ada sipit-sipit kah? Yang ada kaitan sikit-sikit. Mun ada lah. Mun saya ada sehal. Mun saya ada pada kita. Sehingga kini belum ada lagi yang membuat cara sebegini untuk PDP. PDP dalam pengajaran berdasarkan ialah kaedah tadilah, kaedah message from Jibril. Okey, ayat cerita hal temu bual. Okey, kita tutup cerita hal temu bual lah. So jadual tu jangan letak dalam penulisan, jangan letak. Okey, just letak Just letak dia punya analisis saja. Okey, analisis dengan kota. Okey, dengan quote ialah quote. Okey, melaksanakan tindakan. Okey, melaksanakan tindakan. Tu saya ada masalah. Tu memang detail lah, dah betul lah tu. Bila. Okey, tu saya ada masalah juga. Cuma yang mun dapat, yang bila tu cikgu letaklah, yang pun milestone-nya. Yang memang extra lah. Okey, mun dapat lah. Mun dapat, macam yang ditunjuk oleh Cikgu Ungu semalam, nya ada step by step-nya. Tarikh tu apa yang pola tarikh tu. Kan tadi dicadangkan Cikgu Hajar Seniah tadi ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 kan. So setiap langkah tadi Ustazah letak tarikhnya terus. Mun dapat letak terusnya pun timingnya, masanya terus. Yang nang detail lah kerja ya. Memang detail. Okey, apa yang dilakukan pelaksanaan sesi bimbingan menggunakan kaedah MSJ? Alamak Ustazah. Sesi bimbingan kah, sesi kelas PDP biasa kah Ustazah? Yang mana satu betul Ustazah? Belum buka mic kah? Sesi bimbingan. Bimbingan. Bukan masa PDP kah? Bukan, pemerhatian dilakukan semasa PDP. Tapi sesi tu dibuat semasa di luar PDPC. Luar PDP. Okey, jadi benda ya pun kita perlu padah juga. Okey. Benda ya pun kita perlu padah juga. Ya, nangga kita perasan soalan-soalan kami teknat soalan-soalan kami kita perlu apa kata orang fikirkan lagi sekali lah. Okey, bagaimana dilakukan merangkap pelan tindakan? Perlukah pada menjalankan sesi bimbingan berdasarkan pelan yang telah disediakan? Sebenarnya bagaimana dilakukan tu kita terus masuk poinnya. Si perlu cerita macam tu. Bagaimana dilakukan? Terus madahlah apa langkah 1, apa langkah 2 dalam message from Jibril tu, MFJ tu. Terus masuk. Okey, terus masuk. So next benda tu lah. Okey, jadi just
Terus masuk dalam penulisan kita ya. Terus masuk langkah 1, tarikh untuk perjumpaan, tindakan, persetujuan. Okay, and then membina BBM. Kat huruf sebagai bahan sumber utama. Oh, banyaklah benda tu. Langkah 2. Masih langkah 1, langkah 2. Apa beza tu? Rumusan sebelum, rumusan semasa. Oh, untuk semasa pelaksanaan. Okay. Selepas pelaksanaan tu dah? Pelaksanaan dah. Apa tak? Selepas pelaksanaan adakah? Selepas pelaksanaannya supposed to be ada, tapi kami masih masukkan dalam tu. Okey. Sebab bila kami nanggap kita dah pola cara tu, memang dah detail lah sebenarnya. Seperti apa yang dipadah kami lah, masukkan jadi dalam penulisan. So, tambah sikit lah. Sebelum, semasa, selepas. Cuma jangan diingkah dalam bentuk jadual lah. Kita atur lah pun numberingnya kelak. Okay, Ustazah. Aturnya pun numbering, and then mun dapat tambah sikit 2 gambar. Tambah sikit 2 gambar lah sesi tadi. Sebenarnya dalam slideshow tu mun kita agak gambar dan nampak benar lah. Ada wow factor je sia. Tapi oleh kerana kita singkah gambar, yalah banyak gila soalan nak tanya tu. Okey. Jadi membina BBM. Kita boleh ambil gambar lah yang proses kita membina BBM ni apa semua. Biar orang yang membaca ataupun orang yang dengar kajian kita, apa sebenarnya MFJ tu, takut datang je malaikat kata orang. Paduhalnya adalah teknik, kaedah pedagogi kata orang. Dalam usaha nak menjadikan kaedah pedagogi yang sempurnanya, kita perlu buat apa? Buat perjumpaan, membina BBM, ada bina jadual kekerapan bimbingan. And then untuk semasa, okay, tok lah macam resepi masakan lah tok sebenarnya. Tok lah resepi masakannya. Munya follow je resepi tu memang cun lah. Kan? Ejaan mau jaga betul-betul lah Ustazah. Jangan salah-salah ejaan, kelak kita cek balik. Membina hubungan baik dengan semua responden. Okey, melaksanakan pemerhatian terhadap menilai dan merekod aspek ingatan murid terhadap ingatan. Ada kaitan dengan ingatan juga kah Ustazah? Ya, belum buka mic ke? Pengulangan, ada pengulangan. Okey. Mun macam ya. Okey, mun macam ya, kita perlu padah dalam penulisannya tadi, bila benda yang tadi diulang-ulang, benda yang akan menyentuh kepada ingatan. Benda ya. Dan berdasarkan teori siapa? Jangan pada saya malah tu, sebab sebelum tu nak biasa macam ni, jangan pada macamnya. Memang ada teorinya. Ada pengkaji-pengkaji sebelum tu yang dah pola pun cara ya untuk mengingat. Jadi saya punya advice, setiap satu-satu poin yang tadi, macam contoh perjumpaan, kita madah mendapatkan persetujuan. Sebenarnya ada orang mula kajian tentang tu sebenarnya. Kita perlu buat persetujuan daripada guru besar. Tu dah jadi apa kata orang repo, membina repo dah tu. Ada orang mula kajian pasal tu, membina repo. Musik membina repo apa jadi? Kita masukkan sikit kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan membina repo. Sama juga dengan membina BBM. Rasanya banyak juga kajian-kajian yang lepas cerita hal BBM kat huruf. Kami rasa dalam pendidikan Islam tu banyak mula BBM tu, pendidikan Islam tu. Untuk huruf-huruf ada inovasi lagi. Kita cuba kaitkan inovasi-inovasi yang dalam pendidikan Islam yang lepas, yang berkaitan dengan alif bata atau huruf-huruf ya. Masukkan juga dalamnya. Tapi kita just menyokongnya lah. Macam tu idea kita yang dipolah orangnya adalah menyokong apa yang kita polah. Sebagai add-onnya. Okey. Okey ya. Masa macam ada nak kelakar sesuatu je cikgu saja sini ya. Sik, sebab kami mikir macam tu. Yang pun table dah okey sebenarnya, cuma yang perlu tambah naya je lagi. Macam sebelum, semasa dan selepas je. Faham tak? Table-nya tu dah okey pada kami, cuma tambah je nya proses adalah proses sebelum, proses semasa,
proses selepas. Macam ni aja. Okey? Maksudnya Dengar sih? dengar Ustazah. Okey. Okay. Betul lah pada Cikgu Zul tak. Cuma okey dah table ya amunnya just asingkan ni proses sebelum, ni proses semasa, ni proses selepas. Ya aja. Okey Cikgu Zul? Kan line kami tu si kurang bagus. Kita masih dapat dengar. Ada dapat dengar. Hmm. Iyalah juga di tangga kami lah jadual tu macam sayang lah. Macam there's something need to do lah with this table sebenarnya. Okey dah ya. Okey dah ya. Just modify sikit je. Ya, modify. Okay, and then last kali adalah pemerhatian. Tok pemerhatian tu apa yang dimaksudkan? Dapatan tadi lah. Nak Ustazah? Dapatan Okay. So daripada situ kita boleh kata dari segi bilangannya dah ada peningkatan. Peningkatan ke macam tu? 4 ke 1? Tengoklah kataan tidak nak. Kira peningkatan lah. Lebih kepada positif. Kesan positif. Okay. Rasanya yang tu pun kita boleh ubah lah sebenarnya. Tidak mengenal huruf. Tak susah sikit kita nak kelakar. Nak madahnya peningkatan tapi 4 pergi 1. Jadi lebih selamat lah. Bukannya si boleh. Lebih selamat kita angkat siap. Mengenal huruf Jawi alif sampai ya. Mulanya 1, pasal akhirnya 4. Ya kecak gig rupanya. Okay, faham. Macam tu kurang berespon. Tu negatif statement nak. Negatif statement. Kata-kata negatif. Pernyataan negatif. Tukar kita. Jadikan pernyataan yang positif. Jadi situ pun dapat positif juga lah. 1 ke 4 macamnya. Okay. Pemerhatian 1. Okay. Tu dalam penjelasan kita lah. Tu jadualnya. Namun dapat kita tambah lagi jadual lain. Tukarlah bentuk lah. Tu dah bentuk jadual. Kayak sikit-sikit dah bentuk graf. Bentuk graf kan. Boleh juga. Okay. Tuknya. Ya. Apakah perasaan kamu sepanjang minggu ni? Okay. Seronok. Gembira lah Ustazah. Okay. So dapatan tu tadi. Kita boleh guna terus tu. Dalam penulisan kita ya. Okay. Macam ayat tadi lah. Buka kata, tutup kata, seronok boleh tahu. So bila kita tangga tu Ustazah. Untuk TB1. TB1. Macam mana kita rasa? Apa yang kita faham daripada jawapan keempat-empat orang budak ya? Cuba kita madahkan kami. Belum buka mic ya? Apa tak? Apa yang kita faham daripada jawapan keempat-empat orang budak tu? Apa poin yang kita nampak di sini? Poin positif, semua suka, semua seronok. Okey. Seronok 1 poin. Ada poin lain? Happy dapat hadiah. Suka, okey. Seronok, suka lain? Ya je lah kali. Suka dapat hadiah. Okey. Sebab bila kita perlu cari kataan lain selain daripada seronok dengan suka. Ya cara analisis cara analisis untuk kualitatif kita mendapat cuba cari kataan lain selain daripada seronok dengan suka. Mendapatlah. Okey. Contoh kan soalannya tentang perasaan kamu kan. Perasaan kamu. How do you feel? Perasaan kamu sepanjang mengikuti sesi bimbingan ini. So kita boleh kata mendapat maklum balas yang positif. Boleh kata macam ni lah. Hasil daripada sesi bimbingan melalui message from Jibril telah mendapat maklum balas yang positif daripada semua murid. Semua peserta seperti berikut. Terus pembuka kata, penutup kata. Seronok bila tahu huruf Ustazah bagi hadiah. Ayat tutup kata lepasnya di hujungnya adalah murid R1. Macamnya. Masih angka kita apa? Murid R2. Daripada itu, dengan itu saya dapat simpulkan bahawa
melalui sesi bimbingan ini budak-budak sangat seronok dan ya Bu, kita ulang balik perkataannya. Ya strateginya Ustazah. Okey, ya strateginya dalam kajian kualitatif. Sama juga dengan Azam. Cuba kita tengok Azam. Last kali ya. TB5. TB5 Azam. Apakah azam kamu selepas mengikuti sesi bimbingan ini? Okey. Kami nak dengar jawapan daripada kita Ustazah. Apa yang kita faham daripada empat respon? Apa yang kita faham? Maksudnya bila kita baca jawapan budak tadi, kita mesti cari makna yang tersurat, makna yang tersirat dan tersurat. Apa yang kita faham? Ya. Murid lebih gemar macam ni ya. Murid lebih bersungguh-sungguh untuk tahu tulisan Jawi, akan selalu tumpu perhatian semasa belajar, kena rajin lagi, kena banyak ulang dekat rumah. Apa yang kita faham daripada 4 jawapan tu? Cari maksud tersuratnya. Tersirat. Yang dalam lah, maksud yang mendalam. Apa yang kita faham? Mungkin tidak lebih keinginan untuk belajar meningkat. Yes. So iyalah. So azamnya tadi, azamnya, apakah azam kamu? Sebab soalannya sih semestinya jawapannya. Soalannya hanyalah untuk trigger apakah respon daripada interview tadi. Ini akan trigger. So daripada ayat tu, daripada respon daripada murid tu, kita boleh pada murid-murid telah pun menunjukkan peningkatan dalam minat mereka kerana keempat-empat menyatakan bahawa mereka akan apa? Seperti berikut. Teruslah masuk. Nah tu contoh-contoh tu. Maksudnya kita dah pola analisis juga lah artinya. Ialah bezanya kualitatif dengan kuantitatif. Okey, kualitatif nang kita guna cari maksud tersiratnya. Soalan yang diberi bukan bermakna soalan yang akan kita guna dalam melapor, bukan. Soalannya hanyalah untuk trigger je. Kita nak tengok apa jawapan yang kita dapat daripada soalan yang diberi. Macam di pada kita memang betul lah. Memang betul lah. Walaupun soalan tanya tentang azam, tapi gambaran yang dapat dekat kita adalah minat budak yang meningkat. Betul sih Ustazah? So ialah contoh yang terbaik. Okey? So dah faham So dapatlah kita mula penulisan kata. Si bermakna dalam penulisannya kita perlu letak soalannya sikit-sikit atau jawapannya. Tak soalan si. Kita padah terus dalam bentuk perenggan apa yang kita faham daripada setiap jawapan yang diberi sedaya. Apa poinnya di sini? Ada wow faktornya di sini. Okey? So maksudnya Ustazah kita tu sebenarnya dah pola kajian mixed method sebenarnya. Mixed method nya kuali campur kuanti, tapi dalam konteks kajian tindakannya kira level yang rendah lah. Siklah sedetail yang sebenar pun kajian, tapi tu pun dah kira mixed method. Okey. So bahagian refleksi tu kami asyik ada banyak komen sebab memang betul lah. Okey, respon yang diberikan sangat menggalakkan. Beberapa orang yang tadi dah dijelaskan tadi dalam perenggan sebelumnya kan. Okey, dalam slide sebelum tu pun dah dipadah juga. Mereka juga mampu membezakan huruf yang tu kita terus connect terus dengan data tadi. Okey, terdapat seorang pelajar sahaja yang masih memerlukan bimbingan. Jadi yang itu adalah downside-nya. Okey, downside-nya pun kekurangannya. So, adakah satu aja masalah yang berlaku Ustazah? Ada banyak sebenarnya. Cuma kami tekankan yang tu. Okey, adalah lebih baik kita jangan ambil sikit aja, keluarkan semua. Keluar aja semua sebab tu masih dalam proses refleksi. Bila dalam proses refleksinya no harm kata orang.
saya dah salah pun kita keluarkan. Apa kita rasa? Apa yang kita rasa? Kita keluarkan aja. Cuma yang tadi biarlah benda ya sistematik lah. Jangan berterabur lah cerita kita ya. Okay. Jangan berterabur. Contohnya tadi kita cerita tentang murid yang seorang tu masih lagi lepas. Contohlah kita mengukur kita yang gunakan TP 1, 2, 3 sampai TP 6 dalam Jawi tadi. Contohlah. Jadi semua budak tadi mula-mulanya TP 1 setelah mengikuti kaedah MFJ semua dia dah meningkat jadi TP 4. Kecuali seorang jatuh yang meningkat sikit je daripada TP 1 ke TP 2. Nampak sih apa yang kami pada? Nya mesti ada data yang detail macamnya. So macam kita ada terdapat seorang pelajar saja yang masih memerlukan bimbingan, berikan sekali hujahnya. Berikan sekali hujahnya, kena. Macam contoh diberikan Matek, sebabnya hanya meningkat satu tangga aja iaitu TP 1 ke TP 2. Okey? Ya satu contoh. Masalah yang lain dihadapi adalah seperti cikgu memerlukan banyak masa untuk menyediakan bahan. Contohlah, saya tahulah yang sebenarnya nak, apa lagi yang lain. Okey? So, pasalnya ya ajak kod. Ya ajak kod. Untuk and then sekian, terima kasih. Sebenarnya program kita pola tu Ustazah nang dah bagus dah. Okey, syabas dan tahniah. Dan benda tu tadi adalah untuk penambahbaikan kita dalam PDP kita dan lebih kepada instructional lah. Sebenarnya tu lah namanya instructional pedagogi. Okey, pedagogi, pendekatan pedagogi melalui MFJ. Syabas dan tahniah kepada Ustazah. Okey, ada soalan lain kah Ustazah? Ada soalan nak nanya kah? Boleh buka mic ya Ustazah? Saya dah Cik. Dah. Okey. Jadi kita gambarlah, boleh buka kamera kah yang lain? Cikgu Alvin, Cikgu Sania, Cikgu Samsuzana, Cikgu Claudia, Cikgu Tian. Ya. Okey, jadi kita pun dah berada di penghujung rancangan. Yeah. Berada di penghujung rancangan. Jadi Cikgu Alvin, ada apa-apa nak respon kah? Nak tambah dengan Cikgu Ustazah kah saya dah? Oh. I cannot hear you. Setakat ni tak ada. Just tunggu giliran pukul 2. Okey. Ya. Kali Cikgu Alvin nak keluarkan malaikat lain pula susah kita tu. Cadangan saja. Oh, cadangan. Bagus. Semua cadangan adalah bagus. No harm. Okey. So kita pun nak bersurai lah. Okay. Semoga yang terbaik kepada Ustazah. All the best to you. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada sesi petang ini pukul 2 dengan Cikgu Alvin kan? Ya. Okey. So all the best. Selamat berehat. Selamat solat Zuhur. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Selamat makan tengah hari juga. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.